Etika berasal daripada perkataan Grik iaitu ethos, iaitu adat kebiasaan yang merujuk kepada watak. Etika secara dasarnya merangkumi budi bahasa, tindakan, peradaban dan perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Moral dan etika merupakan satu isu yang perlu dititik beratkan oleh setiap individu bagi melahirkan modal insan yang berkualiti pada masa hadapan. Ia menggambarkan tentang sikap, budi dan budaya sesebuah negara. Terdapat 3 ahli falsafah yang menyebut tentang etika, iaitu Aristotle, Thomas Aquinas dan Socrates. Menurut Aristotle, etika untuk menjadikan manusia lebih baik kerana kebaikan adalah sesuatu yang praktikal untuk dilakukan dan diamalkan oleh manusia. Seterusnya, menurut Thomas Aquinas, etika merujuk kepada suatu kebiasaan atau keperluan untuk berbuat baik. Selain itu, menurut Socrates, etika merupakan suatu usaha yang berterusan dan bersistematik untuk memahami dan melaksanakan konsep dan prinsip moral. Objektifnya ialah yang pertama, mendefinisikan teori-teori etika dalam pengurusan awam. Yang kedua, mampu mengenal pasti teori-teori penting berkaitan dengan etika yang telah diperkenalkan oleh para sarjana dan ilmuwan. Yang ketiga, menjelaskan elemen-elemen penting yang wujud dalam setiap teori. Yang keempat, menerangkan perbezaan antara aspek etika, kesamarataan dan pengasingan kuasa. Yang kelima, membandingkan antara teori-teori dalam etika. Dan yang terakhir, menganalisis pelaksanaan di dalam sesebuah organisasi. Seperti yang kita tahu, etika bermula di zaman purba Grik. Pada masa itu, terdapat beberapa ahli falsafah yang memberi pandangan terhadap maksud etika, tetapi hanya memberikan tumpuan kepada kebaikan moral. Socrates mendefinisikan etika sebagai suatu usaha yang berterusan dan bersistematik untuk memahami dan melaksanakan konsep serta prinsip moral. Ia merangkumi elemen sama ada tindakan yang diambil betul, salah, dibenarkan, tidak dibenarkan dan lain-lain. Plato mengkaji hubungan etika dan personaliti manusia. Kebaikan moral adalah suatu imbangan dan harmoni di kalangan perbezaan yang wujud dalam roh, serta kebaikan moral adalah berada di bahagian dalaman intelektual. Aristotle pula mendefinisikan etika sebagai satu tingkah laku dan perbuatan yang mengamalkan secara teori dan praktikal dan menyatakan kebaikan moral mempunyai hubungan yang sedikit dengan intelektual, tetapi lebih kepada sifat atau personaliti. Dalam pandangan tokoh Islam, Al-Kindi menyatakan perkataan etika ini mempunyai kaitan yang rapat dengan definisi mengenai falsafah atau cita falsafah. Apa yang boleh difahami daripada pendapat Al-Kindi ialah seseorang manusia harus mencontohi perbuatan baik yang ditujukan oleh Tuhan supaya berada di jalan kebenaran. Etika juga boleh disebut sebagai akhlak. Zalia Ahmad berpandangan akhlak termasuk dalam bahagian perbincangan etika. Moden. Teori etika klasik terbahagi kepada 2 iaitu teori teleologi dan teori kebaikan. Teori teleologi dikenali sebagai teori akhlak. Teori ini menekankan hasil atau kesan daripada tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Jika tindakan seseorang itu membawa kesan yang baik atau yang dihajati, maka tindakan itu dibenarkan dan dianggap sebagai betul dan bermoral. Elemen pemikiran teori teleologi terbahagi kepada 2 teori utama iaitu egoism dan utilitarianism. Ethical egoism didefinisikan sebagai seseorang individu harus melakukan sesuatu tindakan yang boleh memberikan kesan maksimum kepada kebahagiaan dirinya. Ia menepikan kepentingan kesan kepada pihak lain tetapi sebaliknya terlalu menumpukan kesan terhadap dirinya sendiri. Wujud 3 bentuk dalam ethical egoism. Bentuk pertama iaitu individual ethical egoism mentakrifkan bahawa setiap individu patut bertindak sebagaimana yang dirinya inginkan berasaskan kepentingan diri sendiri. Bentuk kedua iaitu personal ethical egoism mentakrifkan bahawa dirinya patut bertindak berasaskan kepentingan diri sendiri tetapi tidak boleh memaksa dan mempertikaikan apa yang individu lain ingin lakukan jika ia bertentangan dengan tindakannya. Bentuk ketiga iaitu universal ethical egoism mendefinisikan bahawa setiap individu tertakluk kepada satu prinsip asas yang perlu dipatuhi oleh semua. Utilitarianism ditakrifkan sebagai seseorang individu itu harus melakukan sesuatu tindakan yang dianggap bermoral jika kesan daripada tindakan tersebut memberikan kebahagiaan atau kesan yang baik untuk keuntungan semua pihak tanpa mengira bangsa, kaum dan agama serta tidak terhad kepada diri individu itu sendiri. Utilitarianism terbahagi kepada 2 iaitu act dan rule utilitarianism. Act utilitarianism ialah setiap daripada individu perlu berusaha dan memastikan agar tindakan yang dibuat boleh memberi kebaikan kepada seluruh masyarakat dan bukannya untuk kebaikan individu semata-mata. Contohnya, jangan berbohong. Rule utilitarianism iaitu peraturan dalam undang-undang yang perlu diikut oleh setiap individu. Contohnya, jangan membunuh.
Teori kebaikan ialah seseorang yang memiliki watak yang baik dan cemerlang, kebiasaan yang boleh melakukan sesuatu perkara yang betul pada masa yang sesuai dengan cara yang dibenarkan. Kemuncak matlamat kehidupan manusia ialah mencapai kesejahteraan, kebahagiaan dan kehidupan yang semakin berkembang. Aristotle menegaskan bahawa kebaikan adalah sesuatu yang praktikal untuk dilakukan dan diamalkan oleh manusia, dan etika pula untuk menjadikan manusia itu lebih baik. Falsafah etika Aristotle ini berkembang kepada 4 perspektif, iaitu perspektif pertama iaitu kebaikan moral atau kecemerlangan perwatakan terhasil daripada sikap seseorang untuk berkelakuan secara baik. Perspektif kedua iaitu 4 kebajikan utama, iaitu kebajikan, kawalan kendiri, keberanian dan keadilan. Perspektif ketiga ialah keadilan. Keadilan umum iaitu hubungan dengan orang lain, dan keadilan khusus iaitu individu. Perspektif keempat iaitu kemuncak kebaikan, iaitu berjiwa hebat, berlaku adil, kebijaksanaan yang munasabah dan praktikal, menjadi sahabat yang baik dan manusia budiman. Hak asasi manusia adalah hak-hak bagi manusia yang dianggap asas dan penting yang tidak boleh dinafikan serta sebagai sesuatu yang mendasar. Kehidupan manusia akan terjejas sekiranya tiada hak-hak tersebut. Hak asasi manusia merangkumi pelbagai aspek, sama ada dari segi hak fizikal seperti hak untuk hidup dan bekerja, ataupun dari segi hak rohani seperti hak beragama. Terdapat 5 jenis hak-hak asasi, iaitu hak untuk hidup yang merupakan hak asas kepada hak-hak asasi yang lain. Hak pengadilan, iaitu setiap manusia berhak akan keadilan ke atas dirinya. Hak untuk bersuara, di mana manusia berhak bersuara untuk menyatakan pendapat. Hak untuk bergerak, iaitu bebas bergerak ke mana sahaja. Dan akhir sekali ialah hak beragama, iaitu bebas untuk anuti apa-apa agama, tetapi tidak mutlak bagi penganut agama Islam. Teori ini juga boleh dikaitkan dengan John Locke, iaitu beliau percaya kepada hak asasi manusia untuk hidup memiliki kebebasan dan harta benda. Menurut Locke, terdapat 3 teras hak asasi manusia, iaitu kehidupan, kebebasan dan harta. Antara pengaruh teori Locke adalah sistem demokrasi moden, gerakan hak asasi manusia dan hak wanita, dan penyebaran idea kesamarataan di kalangan manusia tanpa mengira warna kulit, bangsa, agama, budaya dan bahasa. Seterusnya ialah teori-teori hak asasi manusia yang mempunyai 4 teori di dalamnya. Pertama sekali ialah teori moral hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah kehendak moral sesuatu masyarakat yang membentuk maruah dan meningkatkan martabat seorang manusia serta bersifat semula jadi. Yang kedua ialah teori keadilan sosial hak asasi manusia. Charles Betts yang membangunkan teori keadilan sosial hak asasi manusia yang membuktikan hak dalam terma pembahagian keadilan berbanding moral semula jadi manusia. Yang ketiga pula ialah teori hak asasi manusia tersusun. Teori ini menentukan dasar hak asasi yang semestinya bagi kebaikan manusia. Menurut Henry Shue, penyokong teori ini mengatakan kehidupan manusia untuk hidup tanpa hak asasi yang layak diamalkan dengan baik adalah mustahil dicapai. Akhir sekali ialah teori saintifik sosial hak asasi manusia. Teori ini melihat kepada keperluan menyelaraskan hak asasi manusia merentasi budaya, tetapi persetujuan untuk menerima hak-hak yang serupa bagi setiap bangsa dan negara sangat sukar diperolehi walaupun dunia kontemporari kini telah pun menerima pluralisme budaya. Teori deontologi. Teori ini juga dikenali sebagai teori deontological. Perkataan deontologi berasal daripada bahasa Greek dientos yang memberi maksud wajib. Teori ini tidak melihat kepada kesan atau keputusan sesuatu perkara, namun teori ini melihat kepada perbuatan atau tindakan yang dilakukan menentukan sama ada ia bermoral atau sebaliknya dan dilihat sebagai sesuatu yang penting. Matlamat teori ini adalah untuk mewujudkan masyarakat yang saling membantu antara satu sama lain dengan penuh bermaruah serta rasa hormat. Teori deontological ini terbahagi kepada 2, iaitu Act Non-Consequentialist Theories dan Rule Non-Consequentialist Theories. Act Non-Consequentialist Theories membawa maksud tindakan merupakan kayu ukur dalam sesuatu perkara. Tiada peraturan maupun undang-undang asas selain bergantung kepada sesuatu tindakan tersebut. Rule Non-Consequentialist Theories pula bergantung sepenuhnya kepada peraturan dan undang-undang. Berdasarkan teori ini, semua perkara akan berjalan lancar sekiranya berpegang kepada prinsip undang-undang dan peraturan. Di bawah Rule Non-Consequentialist Theories ini, terdapat 2 lagi teori, iaitu Divine Common Theory dan Kant's Duty Ethics. Divine Common Theory berpegang kepada yang lebih mutlak. Sebagai contoh, siapakah yang menjadikan manusia? Atau siapakah yang mengawal bumi? Manakala Kant's Duty Ethics diasaskan oleh Immanuel Kant, terdapat 5 asas dalam teori ini, iaitu the good will. Tiada yang baik selain daripada kemahuan yang baik.
Kemahuan merupakan instrumen yang boleh digunakan dalam objektif mencapai etika kerja yang baik. Yang kedua, establishing morality by reasoning alone. Niat dan perbuatan seseorang itu penting dan bukan hanya bergantung kepada ketentuan pencipta dengan berpandukan kepada undang-undang dan peraturan. Yang ketiga, the categorical imperative. Sesuatu tindakan itu dapat dilihat dengan jelas sebagai sesuatu yang bermoral atau tidak sekiranya peraturan yang diwujudkan itu tidak boleh dipatuhi oleh manusia. Asas yang keempat ialah the practical imperative. Seseorang manusia atau individu tidak boleh dipergunakan untuk memenuhi kepentingan manusia atau individu yang lain. Asas yang kelima, duty rather than inclination. Patuh serta taat kepada undang-undang dapat melahirkan etika yang baik berbanding bergantung kepada gerak hati dan kecenderungan diri terhadap sesuatu perkara. Secara rumusnya, aspek etika memainkan peranan yang penting dalam mewarnai dan mencorakkan dasar pentadbiran serta pembangunan negara. Etika yang berwibawa dan bermoral mampu untuk membawa negara setaraf dengan negara-negara maju yang lain. Contohnya, kita boleh melihat di negara ini banyak infrastruktur dan prasarana telah dibangunkan oleh pihak kerajaan. Pembangunan jelas melayani negara dengan pelbagai kemudahan dan teknologi. Malah, kita pernah dikatakan sebagai negara yang mempunyai kemudahan kelas pertama tetapi mentaliti kelas ketiga. Terdapat banyak kebenaran terhadap penghujahan tersebut. Sebagai contoh, lihat tandas di pusat-pusat bandar. Berhawa dingin, teknologi canggih tetapi yang menggunakan kemudahan tersebut langsung tidak bertanggungjawab. Maka, dengan sekelip mata, kemudahan dan alatan tersebut rosak. Begitu juga dengan telefon awam yang banyak terdapat di desa dan bandar. Tidak banyak yang boleh digunakan. Rata-rata telefon yang ada tidak berfungsi, malah terdapat masyarakat yang mencuri telefon tersebut. Pernahkah para pelajar melihat kemudahan telefon awam tetapi hanya tinggal pondoknya sahaja tanpa ada sebarang kemudahan telefon? Bagaimana kita ingin bersaing jika pemikiran kita sendiri masih jauh ketinggalan? Pemikiran ini yang akan membawa kepada tingkah laku dan idea besar jika disalur dan digunakan dengan betul mampu memberi kesan positif pada negara. Teori etika memberi impak yang besar kepada kehidupan manusia sejagat. Contohnya, melalui kepentingan teori etika, manusia bukan sahaja mampu untuk mengamalkan dan melaksanakan teori tersebut dalam kehidupan seharian mereka, malahan manusia mampu untuk menganalisis dan menerapkan nilai yang terbaik dalam diri sendiri untuk membentuk kepribadian mulia yang tinggi. Justeru, tanggungjawab dan peranan kita ialah memastikan tingkah laku yang beretika dan mulia bagi mendatangkan hasil yang baik untuk keamanan dan pembangunan negara secara keseluruhannya.